Okey, testing, testing. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana suara saya sekarang? Adakah suara saya jelas? Bismillah, bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jelas insya-Allah sebab dia punya audio signal dah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya ikhwanana? Hal antum bi khair insyaallah? Apa khabar semua? Adakah semuanya baik insyaallah? Wa ana alhamdulillah bi khairin. Hal tanawaltum al-fatur? Adakah kamu semua dah makan sarapan pagi? La khalastum min al-fatur? Alhamdulillah. Wa ana kadzalik. Dah selesai sahabat-sahabat sekalian daripada sarapan, saya pun sudah juga alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu kembali bersama saya Ustaz Muhammad Indallah akan membimbing sahabat-sahabat sekalian dalam mempelajari percakapan bahasa Arab. Mudah-mudahan daripada pembelajaran percakapan bahasa Arab kita boleh memahamilah kandungan-kandungan yang kita baca daripada Al-Quran. Jadi apa yang kita cuba usahakan adalah melatihkan diri dan sahabat-sahabat sekalian dalam percakapan Arab insya-Allah. Hatta nastati' an natakallama bil lughatil arabiyyah fasihatan insya-Allah. Sehingga kita mampu untuk bercakap bahasa Arab secara fasih insya-Allah. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang. Okey, jadi insya-Allah sahabat-sahabat yang belum follow page kami, silakan follow lah Pusat Tahfiz At-Taqwa. Jadi siapa yang sudah, jangan lupalah untuk share juga kelas kita pada pagi ini. Naam. Man yujad hana? Siapa yang ada di sini? Ahlan wa sahlan. Masya-Allah. Kita lihat di ruangan komen. Naam. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sekalian, kita akan sambung pembelajaran kita daripada kelas yang kemarin. Naam. Walakin qabla an nabda'a bidarsina, sebelum kita memulakan kelas kita, Pusat Tahfiz At-Taqwa, kita ingin panjatkan kesyukuran kepada mereka kerana beri peluang kepada kita untuk belajar bahasa Arab pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan terima kasih Pusat Tahfiz At-Taqwa. Naam. Ikhwanana al-kiram, iftahu kutubakum. Iftahu kutubakum. Buka buku kalian sahabat-sahabat. Kita masuk unit 2 Al-Usrah. Muka surat berapa? Muka surat 34. 34. Ni asyik salah. Surat 34. Kita buka muka surat 34 bahagian yang kedua itulah. Macam minggu lepas kita dah belajar ataupun buat latihan, yakni fi usbu'il madi fa'alna at-tadrib ala madha safhah 34.
kita dah belajar muka surat 34. Muka surat 34 ni kita dah settle. Untuk A lah bahagian yang atas, bahagian bawah belum. Wa fi hadzal yawm insyaallah nahnu sana'khudhu safhah nafsu safhah, kita akan ambil muka surat yang sama, muka surat 34 tapi di bawah, walakin fil asfal. Tamam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ukhti Dawi, ahlan wa sahlan. Naam, kaifa haluki ya ukhti Dawi? Hal anti bi khair? Nah, jadi insyaAllah sahabat-sahabat yang belum ada buku boleh download PDF ataupun belilah. Ataupun kalau tak nak beli, tengok aja yang ada kita di depan ni, insyaAllah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ukhti Halimah. Kaifa haluki? Hal anti bi khair? InsyaAllah. Ya, nah. Dah buka dah insyaAllah sahabat-sahabat sekalian, muka surat 34. Nah. Kita akan terus kepada latihan dahulu untuk menguji sejauh mana sahabat-sahabat telah ingat perkataan-perkataan yang kita ambil daripada unit kedua. Unit kedua berkaitan dengan usrah. Unit kedua kita belajar tentang keluarga. Jadi kita belajarlah dalam bahagian keluarga ni apa? Atuk, nenek, ibu, ayah, kan? Anak lelaki, anak perempuan, pakcik, makcik. Apa lagi yang kita belajar? Ada perkataan macam kata kerja, berwudu, solat, sedang baca. Itu antaranya lah yang ada dalam unit kedua. Nah, yallah. Mari kita baca sama-sama. Ta'al naqra' ma'an. At-tadrib ath-thani. At-tadrib ath-thani. Bawah dia tu kan. Hamzah. Ashir ila surati allati tasma'u ismaha. Okey, silakan sahabat-sahabat sekalian baca sekali. Ashir ila surah allati tasma'u ismaha. Okey, alhamdulillah. Naam, silakan baca. Ashir ila surah allati tasma'u ismaha. Ma makna ashir ila surah allati tasma'u ismaha ya ikhwanana? Hal antum ta'rifuna ma makna hadhihi al-jumlah wa hadha as-su'al? Tamam. Ashir, ma makna ashir? Ashir ialah tunjukkan. Tamam. Ashir ialah tunjukkan. Tunjukkan apa tu? Ila. Tunjukkan ke, kan? Ila kan maksudnya ialah ke. Ke, tunjukkan ke apa tu? As-surah. Siapa ingat surah tu apa? Naam. Ke gambar. Tamam. Surah ialah gambar. Surah ialah gambar. Allati, ma makna allati? Allati maksudnya ialah yang. Tamam. Tasma'u. Cuma mana tasma'u? Ma makna tasma'u? Kamu dengar. Kata kerja yang baru ni. Tasma'u. Kamu dengar. Sami'a. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Contoh. Sama'. Sama'. Basar, kalam. Kau sama. Tasma' kamu dengar. Ismaha. Syuk mana ismaha? Apa mana ismaha ya ikhwanana? Ismaha maksudnya namanya. Jadi latihan yang pertama ni di surah apa ni? Ashir ila surah allati tasma'u ismaha. Tunjukkan ke gambar yang kamu dengar namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ukhti Kartini, ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Kaifa haluki? Naam. Apa yang diminta adalah tunjukkan gambar yang kamu dengar namanya. Saya harap sahabat-sahabat telah ulang kajilah
apa itu ibnun, apa itu ibnatun, apa itu hurfah, apa itu yaqra'u, kan? Sebab kita akan gunakan perkataan-perkataan yang kita belajar pada kelas-kelas terdahulu. Bagi siapa yang baru-baru ni boleh ikut, follow, tak ada masalah. Kalau rasa macam apa panggil, perkataan ni saya masih belum pernah belajar lagi. So apa perlu buat? Sediakan buku, tulis dahulu dan kemudian tanya dalam kelas. Boleh juga tanya dalam ruangan komen apa maksudnya kan. Nanti sahabat-sahabat bantulah tu insya-Allah. Naam. Yallah. Nanzur ila majmu'atil ula. Sekarang ni sahabat-sahabat tengok bawah dia, kita lihat bahagian kumpulan yang pertama sekali. Fi hadhihi al-majmu'ah yujad 4 suwar. Dalam kumpulan ini ada 4 gambar. Tengok ni, kumpulan yang saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Ada yang pertama gambar apa ni? Kedua gambar orang sedang Quran. Yang ketiga orang tengah kumpul-kumpul. Yang keempat macam tak tahulah apa dia. Tamam, saya tak nak bagi tahu apa bahasa Melayu dia supaya satu ujian dan juga cabaran kepada sahabat-sahabat sekalian. Naam. Naam. Ya ikhwanana, al-an ain surah usrah. Aina suratu usrah. Naam. الآن أين سورة أسرة؟ يلا، أين سورة أسرة؟ في سورة الأول، في سورة واحد، سورة اثنان، سورة الثالث، ثلاثة، أو سورة أربعة؟ Apa Ustaz cakap ni? Ustaz tanya Aina suratu Usrah. Siapa boleh tolong terjemahkan dulu apa yang dimaksudkan dengan Aina suratu Usrah? Aina, bagi siapa yang tak tahu maksudnya di mana. Contohnya min aina anta, awak dari mana? Min aina anta, awak dari mana? Contohnya aina Ahmad, mana Ahmad? Gitu. Jadi contoh sekarang ni aina surah usrah. Di mana gambar usrah? Siapa yang ingat tentang perkataan usrah tu, tahulah jawapan dia. Naam, mana gambar keluarga? Ahsanti ya ukhti Kartini, jamil jiddan. Al-an aina suratu usrah. Tengok daripada gambar 4 ni mana satu yang sesuai? Tu jawapan Cik Puan Kartini dah bagi tahu jawapan dah. Keluarga. Nak jawab macam mana ni Ustaz? Ada 4 gambar. Wahid, salas, isnan, salasa, arba'ah. Yang mana satu? Yang mana satu? Surah Wahid, betul tak? Yang ni? La. Surah Isnain. Ada, betul tak? La. Surah Salasah. Hal hadhihi suratu usrah? Hal hadhihi suratu usrah? Hal hadhihi suratu usrah? Na'am, hadhihi suratu usrah. Ini gambar keluarga. Kan? Tengok tu, ada ramai-ramai orang tu sedang berkumpul dalam ruang tamu. Jadi ini gambar keluarga. Macam mana nak jawab tu? Suratu usrah fi salasah. Suratu usrah. Suratu usrah fi salasah. Fahamlah maksudnya gambar keluarga di 3. Maksudnya gambar yang ketiga lah. Naam. Al-an. Ustaz nak tandakan je. Ada tik. Oops. Naam. Jadi kita letak tanda tik dekat usrah. Naam. Nadha alamat sahih ala mada al-usrah. Yallah. Al-an
Ya ikhwanana, aina surah ghurfah. Aina surah ghurfah. Ghurfah. Aina surah ghurfah? نعم أين سورة الغرفة يا إخواننا أجب في الكومنت أجب في التعليق أين سورة الغرفة نعم سورة واحد سورة اثنان سورة ثلاثة سورة أربعة mana satu gambar ghurfah Suratul Usra fi salasa. Naam, suratul surah fi awwalin. Boleh, bagus, Masya Allah. Fi awal. Naam, suratul Usra, suratul Ghurfah, suratul surah. Bukan surah. Suratul Wahid. Naam, suratul Wahid, suratul Ghurfah. Pandai. Masya Allah. Ghurfah tu apa? Ghurfah tu ialah bilik. Tamam. Ghurfah ialah bilik. Jayid. Masya Allah. Nastamir. Kita teruskan. Al-an. Unzur ya ikhwanana ila majmu'ah al-thaniyah. Sekarang lihat ke kumpulan yang kedua. Kita lajukan sedikit. Naam. Ada latihan yang minggu lepas kita nak cuba buat hari ini juga. Tamam. Al-an. Aina surah. Kita tukar ghurfah kepada apa ni? Aina surah. Naam. Yatawadda. Aina surah yatawadda? Naam. Ma mana yatawadda? Aina surah yatawadda? Surah wahid, isnan. Aina surah wahid, isnan, salasa, arba'ah. Aina surah yatawadda? Ajib lihada soal. Cuba jawab soalan ini. Kalau aina di mana, surah gambar, yatawadda. Sahabat-sahabat ingat tak perkataan yatawadda? Takallam. Surah yatawadda fi. Surah yatawadda fi. Na'am. Kalau kata wahid, betul lah. Kata wahid, betul. Na'am. Surah tu yatawadda fi wahid. Tengok dekat gambar ni. Tengok gambar yang saya buat ni. Sebab dalam apa panggil, dalam buku tu dia tak dibagikan secara kumpulan, dia bagi secara semua sekali. Jadi sahabat-sahabat yang confused dengan buku dan juga sini, boleh tengok skrin sahabat lah. Naam, surah tu yatawadda bil awwalin. Ada orang kata fi surati wahid. Naam. Sahih, ahsantum. Bagus. Surah tu wahid tu maksudnya gambar yang satu. Gambar yang di nombor satu. Inilah yang pertama sekali. Okey. Al-an. Ahsantum. Masya Allah. Al-an. Aina surah jaddun. Aina surah jaddun. Naam. Aina surah jad ya ikhwanana. هل سورة جد في سورة اثنين؟ هل سورة جد في سورة ثلاثة؟ هل سورة جد في سورة أربعة؟ Nah, apa makna jad? Apa jad tu? Jad tu maksudnya apa? Nah, jad tu maksudnya ialah datuk. Jadi, jawapan yang betul adalah surah jad fi surah أربعة. نعم سورة جاد في سورة أربعة. والله جيد جدا ما شاء الله. تمام kita teruskan. يلا الآن أسكت من لا أكتب في الشاشة. Saya tak tulis dalam screen. الآن استمعوا. Sekarang dengarkan. أين surah masjid? أين سورة مسجد؟ نعم حاول أن تتكلموا لغة العربية.
Sahabat-sahabat sambil-sambil saya tanya ni kan, sahabat-sahabat juga cuba sebut macam mana cara saya bertanya. Cuba sebut macam mana cara saya bertanya. Tam. Okey, lepas tu cuba juga cara jawab yang tepat. Kita sahabat-sahabat jawab surah masjid fi apa gitu. Surah masjid fi Naam, surah masjid fi surah thalathah. Gambar masjid di gambar yang ketiga. Letak pada dekat sini. Sekejap. Naam, surah masjid fi surah thalathah. Ahsantum. Al-an, aina surah am. Aina suratu am. Aina suratu am. Al-an, aina suratu am. Ain surah am. Wain suratu am. Kalau orang mesti dia tanya. Wain suratu am. Wain. Aina suratu am. Am tu apa? Apa maksud am? Amun. Amun pakcik. Macam kita belajar masa ni. Hada ammuhu Hamzah. Hada ammuhu Abu Talib. Kan? Tamam. Suratu am fi. Gambar am fi. Hal suratu am fi wahid. Hal suratu am fi ithnain. Hal suratu am fi salasah. Naam, suratu am fi surah wahid. Jayyid. Gambar yang pertama. Gambar satu. Naam. Macam tu. Jayyid. Masya Allah. Kita teruskan dengan yang seterusnya. Al-an. Aina surah atfal. Aina surah atfal. Aina surah atfal. Bagi siapa yang tak tahu macam mana eja atfal yang nak tulis, tulisan dia begini, tamam. Hamzah o atfal. Atfal. Tulisan dia macam ni, atfal. Tamam, atfal ialah apa tu? Eja am macam mana ya Ustaz? Boleh. Am eja dia begini. Sekejap ya, sambil-sambil kita buat atfal, kita buat am juga. Dia bermula dengan ain, kemudian bersabdu. Maksudnya ialah pakcik. Tamam? Naam. Am ialah pakcik. Naam, aina suratu atfal? Hal suratu atfal fi wahid? Hal suratu atfal fi ithnain? Hal suratu atfal fi thalathah? أو هل سورة أطفال في 4؟ أين سورة مناسبة لأطفال؟ Mana gambar sesuai untuk perkataan atfal? Wallah. Jadi kalau lah sahabat-sahabat tahu maksud atfal tu, yang maknanya kanak-kanak ataupun budak-budak. Naam, surah Arba'ah. Alamak, minta maaf Cik Puan Kartini. Arba'ah yang keempat. Atfal maksud dia ialah anak-anak. Anak-anak mana satu gambar yang sesuai ni? Gambar yang kedua. Naam, surah Ithnain. Tamam, surah kam? Surah Ithnain. Tamam. Surah Ithnain. Jayyid. Masya Allah. Berani cuba. Ustaz suka orang yang berani cuba. Salah tak apa. Yang penting berani cuba. Ustaz tak marah kalau orang tu salah. Sebab kesalahan menyebabkan kita jadi lebih pandai insya-Allah. Suratu Atfal fi Ithnain. Ahsantum. Masya Allah. Fi surati Ithnain. Jayyid. Al-an. Aina suratu Al-Quran? Aina suratul Quran? Mushaf Al-Quran. Aina surah Mushaf Al-Quran? Itu jelas sangatlah. Fi surati wahid. Naam, fi surati wahid. Jamil. Yallah. Al-an
Jangan lupa ya sahabat-sahabat sekalian, cuba sambil-sambil dengar, cuba tanya soalan macam mana ustaz tanya. Lepas tu cuba jawab sambil membiasakan lidah kita. Tamam. Jadi ni tujuan kelas kita diadakan untuk sahabat-sahabat berlatih. Berlatih percakapan. Naam. Al-an, sekarang. Al-an. Aina suratu hammam. Ain surah hammam. Aina suratu hammam. Yalla, yalla. Aina suratu hammam ya ikhwanana. Suratu hammam fi. Naam. Ain suratu hammam fi. هل سورة الحمام في أول في واحد وهل سورة الحمام في الثاني في اثنين هل سورة الحمام في ثلاثة ثالث هل سورة الحمام في أربعة أحسنت يا أختي لوي سورة الحمام في ثلاثة جيد سورة الحمام في ثلاثة حمام ده apa Ustaz? Hammam tu tandai. Bilik air. Macam mana je bilik air? Bilik air sebenarnya B-I-L-I-K. Tapi bahasa Arab dia hammam. Macam mana je dia? Hamim alif mim. Senang dia. Hamim alif mim. Cuma ada sabdu di mim. Hammam. Hammam. Itu untuk yang ni lah. Naam, al-an aina surah syajarah. Aina suratu syajarah. Aina surah syajarah. Jayid ya ikhwanana. Hammam bilik air kan Ustaz? Naam. Hammam ialah bilik air. Suratu hammam fi thalathah. Jayid, jayid. Naam. Wallah. Fi surati wahid untuk syajarah. Naam. Syajarah fi surati wahid. Syajarah tu apa sahabat sekalian? Syajarah tu ialah pokok. Dan kalau sahabat-sahabat pernah baca tak silap surah Al-Waqi'ah ke surah apa? Syajaratuz zakum, ta'amun asim. Kan? Syajarah zakum, pokok zakum. Kalmughli yaghli fil butun, kaghalil hamim, khuduhu fa'al. Macam mana ayat dia? Ke surah Dukhan. Naam. Saya kurang pasti kena lihat balik. Naam. Jadi syajarah ialah pokok. Tamam. Syajarah ialah pokok. Naam. Tamam. Idzan suratul syajarah fi wahid. Suratul syajarah fi wahid. Alhamdulillah. Untuk bahagian yang pertama kita selesai dengan baik sekali. Al-an. Kita akan cuba buat yang di bawahnya. Sebab dalam tulisan arahan tu dia ada dua. Satu yang dekat atas sekali, satu yang dekat bawah sekali. Ini ni yang bawah sekali. Dia kata apa ni? Baca sama-sama. Qul isma surah allati yushiru ilaihal mudarris. Naam, ikra. Cuba baca. Qul isma surah allati yushiru ilaihal mudarris. Apa dah baca dah? Alhamdulillah. Ma makna qul isma surah allati yushiru ilaihal mudarris? Yang saya tahu kan Ustaz, qul tu katakanlah. Sebab dalam surah Al-Ikhlas kita selalu baca qul huwallahu ahad. Qul. So ada lagi qul a'udzu birabbil falaq. Ada lagi qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi qul ya ayyuhal kafirun. Kan? Qul ni apa? Qul ni adalah katakanlah. Qul ialah katakanlah. Maknalah tahu kalau sahabat-sahabat nak tulis kan? Maknalah tahu kalau sahabat-sahabat nak tulis, kita tuliskan maknanya. Katakan ini bahasa apa ni? Kanlah. Faham? Silakan. Nah. Katakanlah qul, katakanlah ism. Ism ialah nama. As-surah. As-surah ialah gambar.
Dalam nama, katakanlah nama apa ni? Nama gambar yang macam tu. Nama gambar allati. Ingat tak allati tadi kita dah ambil yang yushiru. Maksud yushiru ialah tunjuk, yang sedang menunjukkan. Jadi siapa yang menunjukkan ni? Ilaiha, kepadanya. Ilaiha maksudnya kepadanya. Al-mudarrisu, guru. Kalau bahasa Arab dia punya susunan ayat tu memang macam ni. Dia tak macam kita lah. Contoh kalau kita akan sebut, katakanlah nama gambar yang cikgu tunjukkan. Macam itulah. Cikgu tunjukkan. Katakanlah nama gambar yang cikgu tunjukkan. Itu bahasa Melayunya. Tapi bahasa Arab dia macam ni. Katakanlah nama gambar yang tunjuk pada tempat tadi tu. Ya, tempat tu siapa yang tunjukkan? Cikgu. Dia punya susunan tu lain dah. Tapi bunyi dia macam ni. Maksud dia adalah katakanlah nama gambar yang cikgu tunjukkan. Cikgu tunjukkan. Ilaihanya ni kepadanya. Kalau tengok satu-satu pelik lagi. Katakanlah nama gambar yang menunjukkan kepadanya guru. Maksudnya guru tu tunjukkanlah. Yang guru tunjukkan. Tamam. Jadi al-mudarris sayushiru Naam. Jadi mudarris dia akan bulatkanlah. Dan sahabat-sahabat kena bagi tahu apa nama bagi perkataan ini. Tamam. Boleh insya-Allah. Boleh. Kita mula yang pertama. Bismillah. Ya ikhwanana, ma hadhihi surah. Ma hadhihi surah. Ma hadhihi surah. Ma hadhihi surah. Surah tu arba'ah. Ma hadhihi surah. Naam ya ukhti Hanimah. Masya Allah. Jayid. Hadhihi surah. Apa tu? Cikgu. Cikgu bahasa Arab apa sahabat-sahabat sekalian? Cikgu perempuan pula tu. Naam, cikgu ialah al-mudarris. Tapi tu cikgu lelaki. Kalau cikgu perempuan macam mana? Cikgu perempuan tambah ta marbutah. Jadi surah tu al-mudarrisah. Mudarrisatun. Jayyid ya ukhti Dawi. Ahsanti. Hadihi surah mudarrisatun. Jayyid. Masya Allah. Bagus. Ahsantum. Wa ma hadihi surah. Surah tu Ithnain. Ma hadihi surah. Muallimah aidan. Betul tu. Jadi mudarrisah adalah salah satu perkataan. Muallimah adalah perkataan yang lain. Wa ma hadihi surah ya ikhwanana. Dia sedang baca Quran. Dia sedang membaca pun boleh juga. Dia sedang membaca. Bismillah. Qara'a. Dia telah membaca. Hadihi suratu yaqra'u. Naam. Ini ialah gambar yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Yaqra'u adalah yang kita belajar pada unit ni khususnya. Qara'a belum lagi. Okey. Qara'a belum. Sebab qara'a berbeza dengan yaqra'u. Yaqra'u sedang, qara'a telah. Okey. Jadi kalau yaqra'u dia sedang membaca. Kalau qara'a macam Cik Puan Kartini sebut ialah dia telah membaca. Okey, itu beza. Beza qara'a dan juga yaqra'u. Tapi dua-dua betul lah. Sebab maknanya membaca. Cuma sedang dengan itu sahaja berbeza. Jayyid. Ahsantum. Bagus. Masya Allah. Al-an. Ma. Naam. Ma. Hadihi surah. Hadihi surah tu man.
Gambar siapa ni? Biqra, Masya Allah. Santi Tim Bahari. Hamidah. Maaf tersebut. Nah, ma hadhihi surah ya ikhwanana allati wada'tu ad-da'irah 'alaiha, yang mana saya letak bulatan padanya. Budak kecil senyum. Hazihi suratul tiflu. Ahsanti ya ukhti Halimah. Ini adalah gambar apa ni, budak lelaki, at-tifl. Faham? Situ saya setuju. Kalau anak lelaki, macam mana nak sebut anak lelaki? Apa tahu? Anak lelaki. Tu dia. Hadihi suratul ibnin. Macam Cik Puan Dewi bagi tahu. Ibnin pun betul. At-tiflu pun betul juga. Dua-dua tak ada kesalahan. Yallah. Wa ma hadhihi surah ya ikhwanana. Hal. Ma hadhihi surah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah al-adhan. Tamam. Hadhihi suratu al-adhan. Alif, lam, hamzah, dal, alif, nun. Al-adhan. Tu tak panjang bukannya al-adhan. Kenapa tak panjang dekat Sebab nanti maksud dia telinga. Udhunun telinga. Al-adhanu telinga. Okey. Dia kena hamzah. Okey. Teruskan ya Allah. Aina pula. Ma hadhihi surah. Ma hadhihi surah. Sebab apa? Al-adhan telinga. Sebab dia ada alif kat situ. Alif yang panjang ke hamzah. Dia al-adhan. Hamzah dengan alif. Jadi panjang. Itu untuk telinga-telinga lah. Kalau dalam Al-Quran ada sebut dan mention tentang telinga-telinga. Masa tu apa cerita? Tak silap, seingat saya lah. Panggil Iblis, laknatullahi alaih, ataupun setan. Dia berjanji dia nak sesatkan manusia, kan? Jadi cara untuk sesatkan manusia antaranya adalah manusia ni dia ajak, dia seru, dia menghasut supaya apa panggil Allahumma salli, dia mengubah ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala. Contoh macam telinga-telinga, panggil apa nama, binatang ternakan pun diubah suainya. Lebih kurang begitu ayat ni. Ada tak dalam Quran? Ada. Ada lal an'am. Tak tunjukkan Ada lal an'am. Wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am. Lebih kurang bunyi dia begini. Saya nak copy gambar ni dan letak untuk sahabat-sahabat tengok lah. Okey, apa yang saya maksudkan? Dia nampak? Dia keluar tak? Okey, itu dia. Okey, minta maaf, kita terpanggil iklan seketika. Dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala bagi tahu apa? Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am. Nampak tak adhan? Kalau adhan bukannya azan yang kita
Faham sekarang? Tengok tu, beza tambah alif saja maksudnya sudah jadi telinga-telinga. Faham? Kalau hamzah saja, adzan, maksudnya azan. Maksudnya yang melakukan azan tu kan. Kalau adzan, maksudnya telinga, telinga. Ini janji-janji setan lah. Dia kata, benar-benar aku akan. Wala udillannahum. Akan sesatkan mereka. Benar-benar aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum. Dan aku akan apa panggil? Uh, kurang pasti. Tapi ada kaitan dengan kesesatan. Naam. Wala amurannahum. Dan aku pasti akan mengarahkan mereka. Sehingga apa? Fala yubattikunna, maka akan nanti mereka ubah adanal an'am. Apa panggil telinga-telinganya an'am. Binatang-binatang ternakan. Wala amurannahum, dan benar-benar aku akan memerintah kepada mereka. Fala yughayyirunna khalaqallah. Ni perkataan mengubah. Maka mereka ataupun dia akan mengubah, betul-betul mengubah ciptaannya Allah. Dan Allah bagi tahu, wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang mengambil setan sebagai kawan ataupun wali min dunillah, selain daripada Allah, faqad khasir, sungguh benar-benar telah rugi. Khusranan, betul-betul sangat-sangat rugi. Mubinan, dan sangat-sangat jelas kerugiannya. Naam. Jadi itulah janji setan kepada Allah Ta'ala. Dia akan sesatkan manusia. Jadi kita yang dikatakan bijak pandai ni, bijak pandai, mudah-mudahan Allah pandaikan kita betul-betul lah. Okey. Kena sedar kita ada musuh yang nyata. Subhanallah, saya teringat lagi kata-kata Haji Zahir sampai sekarang. Kalau saya teringat Haji Zahir saja, saya akan teringat dia pasti akan nasihat tentang musuh kita setan. Kita kena ingatkan diri kita bahawasanya setan sentiasa cuba untuk sesatkan kita. Tamam. Jadi kena hati-hati. Kadang kita tak sedar setan sentiasa menghasut kita. Padahal itulah musuh kita yang nyata. Musuh bapak-bapak kita juga. Dan yang pertama sekali siapa? Nabi Adam alaihi salam. Yallah, itu komen dan seketika selingan lah. Allahumma salli ala Muhammad. Aina nahnu? Naam, hadihi suratu surah. Jadi betul lah ini gambar. Jabal pun betul juga sebab ada gunung-gunung di situ. Naam. Wa ma hadihi surah ya ikhwanana. Dan ini pula gambar apa? Ma hadihi surah. Nah, ma hadihi surah hai? Hadihi surah anak perempuan, tiflah ataupun tiflah adalah budak perempuan. Ini naam, anak perempuan adalah ibnah. Alif ba nun ta marbutah. Jayyid. Naam. Kita teruskan. Nak buat latihan ni. Kenapa ada tulisan atfal? Al-an ma hadihi surah. Satu ni je. Ma hadihi surah ya ikhwanana. Hadihi surah. Boleh jadi nenek, boleh jadi makcik, boleh jadi ibu. Okey, kalau nenek apa nenek? Hadihi surah tu nenek. Nenek apa tu Ustaz? Nenek bahasa Arab apa? Nenek bahasa Arab ialah jaddatun. Jaddatun ialah nenek. Kalau makcik. Kalau makcik. Jaddatun nenek.
Kalau makcik, ammatun. Jaddatun nenek, ammatun makcik. Kalau ibu, ibu ada dua. Sama ada kita kata walidah ataupun ummun. Ummun, walidatun ataupun ummun. Itulah sebutannya. Naam. Jayid. Ummi itu ibu saya. Tak ada ya. Okey. Naam, kita teruskan. Al-akhir yang terakhir. Ma hadhihi surah. Ma hadhihi surah. Jayid, Masya Allah. Sahabat-sahabat respon dengan baik sekali. Al-an, ma hadhihi surah. Di tengah tu, khusyuk je solat. Naam. Hadhihi surah ya yusalli. Hadhihi surah yusalli. Macam mana eja yusalli? Ya sad yusalli. Yusalli. Wallah. Hadhihi surah yusallah. Yusallah, yusalli. Kata kerja, dia sedang solat. Yusalli. Tamam. Alright, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai bahagian buku tapi belum selesai lagi ujian. Alright. Apa yang saya nak sahabat-sahabat buat adalah terjemahkan. Bantu saya terjemahkan. Ini bilik dia lelaki. Maksudnya ini bilik dia. Macam mana kita nak sebut ini bilik dia? Biar saya tolong sahabat dulu sebelum kita tengok. Ini kan adalah hada ataupun hadhihi. Hada ataupun hadhihi. Hada ataupun hadhihi untuk ini. Kan? Bilik apa bilik? Bilik ialah yang tadi kita belajar ghurfah. Ghurfah. Kalau nak tambah dia dekat belakang tu, tambah huruf apa? Kita tambah ha. Tambah ha. Tambah ha. Macam tu. Jadi bunyi dia macam mana? Hada hurfa. Macam tu lah lebih kurang. Kita tengok. Haza ghurfatuka. Tengok. Ada orang sebut hada ghurfatuka. Okey, yang betul adalah hadhihi ghurfatuhu. Cantik. Hadhihi ghurfatuhu. Maknanya masih ada lagi sahabat-sahabat confused. Macam mana nak sebut dia ataupun kamu. Kalau ka, okey. Maksudnya adalah awak lelaki. Tak apa. Kita cuba ingat-ingat lagi sekali sama-sama. Okey. Jadi jawapan betul adalah begini. Hadhihi ghurfatuhu. Hadhihi ghurfatuhu. Cuba sahabat-sahabat sebutlah. Hadhihi ghurfatuhu. Hadhihi ghurfatuhu. Ini bilik dia. Tamam? Naam, ghurfatuhu. Okey, ini bilik awak. Ini bilik kamu. Kita guna hadhihi juga. Sebab apa hadhihi? Sebab benda yang kita tunjukkan itu adalah muannas, perempuan. Ghurfah kan ada ta marbutah. Hadhihi kata tunjuk. Ini. Jadi benda yang kita tunjukkan tu kalau muannas, kata tunjuk tu kena muannas juga lah. Itu. Sebab tu kita guna hadhihi. Nah. هذه غرفتك جيد صحيح أحسنتي هذه غرفتك الآن ini bilik saya. Kalau tadi dia, kamu, sekarang saya pula. Kalau dia hadhihi ghurfatuhu. Kalau kamu hadhihi ghurfatuka. Kalau bilik saya hadhihi ghurfati. Wallah. Kalau bilik saya tambahkan ya هذه غرفتي. والله. Naam, betul tu.
Ini bilik kami. Ini bilik kami. Ghurfati, ghurfati ya. Ghurfati bukannya. Apa panggil? Ghurfatuki. Ya Allah, ini bilik kami. Tak apa, salah tak apa. Yang penting berani cuba. Ustaz suka orang yang berani cuba. Itu lebih baik daripada yang tak cuba langsung. Nah, yang tak cuba langsung dengan dengar pun sudah saya sangat-sangat bersyukur. Cuma cubalah, cuba. Baik, lebih baik mencuba. Nah, hadhihi ghurfatuna. Alhamdulillah, bagus. Ahsanti ya ukhti. Halima, ya ukhti. Naam, Hamidah. Ahsantum. Jayyid jiddan. Hadhihi ghurfatuna. Tambahkan dengan nah. Jadi sahabat-sahabat yang belum tahu lagi ataupun confuse, ini ringkasan dia. Tengok tu, mari kita baca sama-sama. Semua sekali. Sebab kejap lagi kita nak buat latihan ni. Confuse tak apa. Sekarang confuse tak apa, kita nak memang sengaja nak ulang kaji balik. Ulang kaji balik. Okey, tengok ni. Hadhihi ghurfatuhu. Minta sahabat-sahabat baca sekali dengan saya. Hadhihi ghurfatuhu. Hadhihi ghurfatuka. Hadhihi ghurfatuka. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfatuna. Hadhihi ghurfatuna. Okey, sahabat-sahabat dah sebut belum? Sudah, bagus. Naam. Hadhihi ghurfatuhu. Untuk dia. Okey, hadhihi ghurfatu untuk siapa? Untuk dia. Tamam. Bukan untuk dia dalam lagu Najwa Latif tu. Untuk dia. Untuk. Okey, teruskan. Ya Allah. Hadhihi ghurfatuka. Hadhihi ghurfatuka. Ka untuk siapa? Ka untuk kamu. Jadi mungkin ada yang confuse. Macam mana nak eja dia punya tu. Kalau ada ta marbutah, bukakan saja dia punya ta. Marbut maksudnya tertutup. Jadi kalau nak sambung dengan kata ganti nama, yang ni kamu dia saja tu kan. Kalau nak sambung dengan tu, bukakan saja tanya. Jadi macam ni, ghurfatuka. Gitu. Tamam. Kalau saya, hadihi ghurfati. Hadihi ghurfati. Tambah apa tu? Tambah ya. Kalau kami, hadihi ghurfatuna. Hadihi ghurfatuna. Kami. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang masih confused lagi, boleh jadikan ni sebagai nota sahabat-sahabat semualah. Macam mana nak jadikan nota, Ustaz? Boleh screenshot awal-awal. Boleh screenshot, nanti boleh tengok. Apa panggil? Macam mana nak screenshot? Pandai-pandai lah. Tak dapat nak screenshot, boleh pause nanti, tulis dalam buku lah. Alright, ya Allah. Nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang Ustaz? ما هذه السورة يا إخواننا؟ ما هذه السورة؟ هذه سورة أسرة. هذه سورة أسرة. Apa yang saya nak sahabat-sahabat buat adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak sahabat-sahabat buatkan panggil apa nama? Usrah dia, usrah dia, usrah kamu, usrah saya, usrah kami. Tamam. Ana uridu minkum an taf'alu usrah saya, usrah dia, usrah kamu, usrah saya, usrah kami. Tamam. Alamak. Sudah buat. Sepatutnya berada di sini. Okey. Mari kita lihat yang pertama sekali. Naam. Macam mana kita nak kata keluarga dia? Tambah. Kita tambah hu. Usratu. Jayyid. Naam. Ya dengan ta, yang penting ya dengan
Yang penting ya, sebab dia domel tak boleh berubah. Ta dengan ya ke macam mana tulisan dia tu? Ada soalan ke Cik Puan Peladin? Saya kurang faham soalannya. Naam, usratuhu untuk dia. Kalau kamu pula, macam mana kalau kamu? Usratu, usratuka. Naam, kita tambahkah? Jayid. Keluarga saya. Usrati. Naam. Tambah ya, usrati. Keluarga kami. Usratuna. Betul tu. Usratu. Usratuna. Naam. Jadi jawapan dia beginilah semua sekali. Apa tengah-tengah ni? Naam. Usratuhu, usratuka, usrati, usratuna. Usratuhu, usratuka, usrati, usratuna. Okey. Naam. Kita cuba lagi sikit. Al-an, ma hadhihi surah? Ma hadhihi surah? Ma hadhihi surah? Apa susunan dia? Hadhihi, naam. Hadhihi suratu muallimah. Hadhihi suratu muallimah. Siapa yang sebut muallimah tu betul lah yang kita belajar tadi tu. Apa kita nak buat sekarang? Kita nak buat macam tadi juga. Jadikan dia muallimatu. Apa dia muallimatu? Kamu muallimatu. Saya muallimatu. Kami. Mudarrisah pun boleh juga. Mudarrisatu, mudarrisatu dia, mudarrisatu kamu, mudarrisatu saya, mudarrisatu kami. Okey, mari kita lihat. Macam mana macam mana nak sebut saya dah tahu macam. Macam mana kita nak sebut Allahumma salli ala sayyidina. Guru dia. Guru perempuan dia. Muallimatuhu. Betul tu. Siapa yang sebut muallimatuhu? Tepat sekali. Al-an. Macam mana nak sebut guru kamu? Muallimatuka. Macam mana nak sebut guru saya? Muallimati. Wallah. Bagus. Macam mana nak sebut guru kami? Muallimatuna. Okey. Jadi harap-harap penggunaan ini sahabat-sahabat tidak confuse. Dia, huka, kamu, saya, na, kami. Okey, muallimatuhu, muallimatuka, muallimati, muallimatuna. Okey, ini minta untuk diperlancarkan, diperkemaskan lagi sampai terbaiklah insya-Allah. Sebab dia akan sangat-sangat mengkonfuskan. Dia akan sangat-sangat mengkonfuskan. Apa confuskan? Memeningkan sedikit kalau tidak dilancarkan. Apa sahabat-sahabat boleh buat sewaktu 1 minggu ini, 7 hari ini, daripada hari ini sampai minggu depan. Latihan yang ini, macam contohnya hukai dengan na, sahabat-sahabat boleh cuba masukkan pada benda-benda. Contoh kitab. Kitab kan buku. Kita kena buat kitab dia, kitab kamu, kitab saya, kitab kami. Sebut laju-laju. Kitabuhu, kitabuka, kitabi, kitabuna. Macam tu. Kolam. Contohnya pen. Qalamuhu, qalamuka, qalami, qalamuna. Okey. Apa lagi? Bag. Haqibah, haqibah. Haqibatuhu, haqibatuka, haqibati, haqibatuna. Sampai lancar macam tu. Sampai lidah kita dah terbiasa. Tamam. Kalamutuhu, kalam. Okey pun boleh. Percakapan dia, percakapan saya, percakapan kamu, percakapan saya, percakapan dia. Okey, ada soalan ni. Kenapa tak jadi T? Kenapa tak jadi ta T tu? Ia tak berubah sebab domel, betul tak? Kenapa tak jadi ta T tu? Kalau tanya sebab baris, sebab dia ibtidak lah. Sebab dia di permulaan. Kalau kata nama di
awal ayat kita baca baris depan, bukan atas, bukan bawah. Tapi untuk ya memang kena baca baris bawah lah. Sebab dia tak baca, contohnya macam tadi kan, usra tui, dia tak baca usra tui. Walaupun sepatutnya baris depan. Orang Arab dia tak sebut sesuatu yang susah. Dia yang senang, usrati kan. Apa lagi? Muallimah. Dia tak kata muallimatui. Dia kata muallimati. Faham? Wallah, kutubuhu, kutubuka, kutubi, kutubuna. Naam, jayid. Jadi lebih kurang macam tu ha. Untuk tentang baris. Untuk baris, subhanallah, kita akan cubalah sikit-sikit belajar jampi ni, jampi tu. Bukanlah jampi, formula. Okay. Tak ingat Ustaz dah ada cerita belum pasal formula atau jampi-jampi. Untuk sahabat-sahabat ingat. Macam Ustaz adalah start mengajar. Sebab susah ni, nahwu dia leceh. Dia nak kena letak formula dengan rentak, dengan lagu sedikit-sedikit. Supaya orang senang nak ingat. Yang tu pun masih belum, tak ingat-ingat sangat. Sebab Ustaz dah ajar satu orang pelajar nak ingat benda ni, cuba ikut apa Ustaz sebut. Contohlah kan, Ustaz sebut, kalau kata nama di awal ayat, baca baris depan, bukan atas, bukan bawah. Itu kan lebih kurang macam ada rhythm sikit kan. Itu pun siang ada tak lancar. Ada yang tidak lancar. Naam. Okeylah. Sebab nahu banyak, maklumat nahu banyak. Tapi apapun kita belajar sudah bagus sangat. Nak tahu, alhamdulillah. Melancar tak lancar, perlukan lebih sangat banyak-banyak latihan. Naam, ada soalan lain? Kita ada benda lagi nak buat ni sebenarnya. Tapi tak sempat disebabkan waktu. Nanti kita sambung lagi lah, insya-Allah. Jadi kalau ada soalan tanya, kalau tak ada kita sampai sini sahaja dahulu. Tamam? InsyaAllah. Alright. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada kita tangguh dululah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamiltu su'an wa dhanamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Syukran jazilan ya ikhwanana ila liqa ma'as salama. Assalamualaikum.